Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani sempena menyambut Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Negara Malaysia tidak terkecuali menyambutnya dan juga menyatakan kenyataan dan menyatakan pendirian negara berkaitan dengan menjunjung hak asasi manusia, apatah lagi dengan situasi ataupun suasana kita beralih kepada pentadbiran baru di bawah Kerajaan Perpaduan yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beberapa kenyataan yang dikeluarkan agak progresif dan juga amat memberangsangkan, pastinya memberikan sinar baru kepada penggiat dan juga mereka yang menjunjung hak asasi manusia di Malaysia ini, iaitu kenyataan Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi. Misalnya, Datuk Seri Azalina Osman menyatakan bahawa sudah sampai masanya pindaan berkaitan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun SUHAKAM untuk memastikan beberapa kebolehan dan juga kebebasan dalam melaksanakan tugas sebagai badan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal hak asasi manusia dalam negara, dan kementerian misalnya akan mencadangkan beberapa perbincangan dan juga rujukan sebelum dibawa ke kertas kabinet kepada jemaah menteri. Begitu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra bahawa Malaysia menjunjung tinggi untuk memperkasakan dan juga memberdayakan negara kita dalam hal hak asasi manusia berkaitan dengan perkara-perkara yang masih tertunggak dan belum boleh diselesaikan. Jadi sehubungan dengan itu, beberapa cadangan untuk reformasi institusi digalakkan dan juga diberikan tumpuan dalam pentadbiran terkini ataupun pentadbiran di bawah Perdana Menteri ke-10 ini. Untuk melihat perkara ini, pastinya saya amat bertuah pada malam ini. Saya akan mendapatkan pandangan dan juga butiran apakah perkara-perkara yang akan dilaksanakan oleh pihak SUHAKAM dalam menjunjung ataupun melihat semula beberapa perkara berkaitan dengan perjuangan SUHAKAM meletakkan hak asasi manusia di peringkat tertinggi di negara kita Malaysia ini. Jadi Profesor Datuk Dr. Rahmat Mohamad, pengurusi SUHAKAM, sudah pun bersedia di Google Meet sekarang. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Prof, tahniah juga atas sambutan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, dan wajarnya kita seluruh rakyat Malaysia perlu meraihkan juga kerana kita tidak terkecuali untuk meletakkan hak asasi manusia ke tahap yang tertinggi di negara kita Malaysia. Tetapi bagi Prof sendiri, dengan sambutan Hari Hak Asasi Manusia, apakah signifikan dalam sambutan untuk tahun 2022 dengan situasi Malaysia mendapat kerajaan baru dan juga bagaimana kita bergerak ke hadapan, Prof? Terima kasih Cik Nazri. Ya. Pertama sekali, suasana tu memanglah bagi kami di SUHAKAM, kita merasakan dengan kerajaan baru, kerajaan perpaduan ini, kita berharap tinggi. Ya. Pertama, dengan janji seperti institutional reform ini memang suatu yang SUHAKAM menanti-nantikan lah. Ya, jadi bila kerajaan baru di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat beberapa statement yang mengatakan kita akan menegakkan hak asasi, demokrasi, kedaulatan undang-undang, itu semuanya adalah kita boleh kata sebagai satu janji yang memang diharapkan. Dan saya fikir ini adalah peluang untuk SUHAKAM maju ke hadapan. We have to move forward dengan isu-isu yang lama tidak mendapat mungkin tidak dipandang penting. Jadi sekarang ni kita lihat bila ada institutional reform, semangat baru daripada kepimpinan baru dengan kerajaan perpaduan yang baru. Jadi di sini kita nak lihat bahawa SUHAKAM diberikan mandat, bukan mandat baru, tetapi mandat itu memang ada dalam akta, tetapi semangat baru ini memberikan kita satu umpamanya satu yang kita nak bergerak. Jadi kita perlukan umpamanya SUHAKAM ini orang nampak macam tak ada gigi. Betul. Ya, toothless tiger dia orang kata. Jadi dengan kepimpinan
Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga dengan Menteri baru kita semalam diberikan menyatakan carangan-carangan yang terbaru bagaimana hendak menggerakkan Suakam ini, maka kita pun bersemangatlah untuk meneruskan untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Malaysia ini. Ya, kalau kita imbas sedikit kenyataan Datuk Seri Azalina semalam, beliau mencadangkan Akta Suhakam ditambah baik dan juga disegerakan bagi pengukuhan fungsi Suhakam sebagai badan tunggal meletakkan hak asasi ke tahap yang tertinggi di negara kita. Jadi beliau mencadangkan satu kertas kabinet dan di dalamnya ada penambahbaikan dan bagaimana meletakkan Suhakam boleh berkesan, bercakap dan mampu melakukan perkara-perkara yang sepatutnya. Jadi apa reaksi Prof tentang itu? Saya sangat seperti mana saya kata tadi bersemangat kerana Akta Suhakam ada hak dia. Sebab antaranya ialah kita hanya boleh memberi nasihat dan membuat recommendation kepada kerajaan dalam penambahbaikan hak asasi manusia. Tetapi dari satu segi kita nak melihat Suhakam ini seperti mana yang saya katakan tadi, mestilah satu yang berkuasa diberikan, umpamanya kalau di India ada kuasa judicial authority. Dia punya commission dia ada kuasa judicial. Kalau ada kuasa begitu, mungkin Suhakam lebih boleh bertindak dengan lebih efektif lagi. Yep. Keduanya dari segi laporan tahunan Suhakam. Ini juga penting sebab rakyat nak tahu ya setakat mana kerajaan bersungguh-sungguh ataupun begitu committed dengan hak asasi manusia ini. Sebab kita lihat banyak umpamanya agenda hak asasi ini, umpamanya tentang OKU, hak ini yang kecil, saya lihat yang kecil. OKU pun tak berapa dilihat sebagai satu yang penting. Hak kanak-kanak umpamanya, hak kanak-kanak yang tak ada apa ni dipanggil stateless ni ya, tak bersekolah dan sebagainya. Jadi dengan adanya kuasa lebihan ini, Suhakam boleh menjadi satu badan semak, kita panggil apa, check and balance ya, kepada kerajaan. Dan kita kalau menjadi satu badan yang bebas, yang benar-benar bebas, jadi kita boleh menjadi satu badan yang boleh memberitahu kat mana peri pentingnya ya hak asasi ini dilindungi dan dinyatakan ada sesuatu yang mungkin kerajaan perlu berikan penekanan yang lebih. Ini yang pentingnya. Ya, bagi Prof ni apakah wish list Suhakam yang perlu dipinda dalam Akta Suhakam 1999, Prof? Saya fikir yang penting ialah kuasa-kuasa seperti agar laporan tahunan Suhakam ini dibentangkan dan didebatkan agar isu-isu yang mendesak dapat dibincangkan, ditangani dengan sebaik mungkin. Sebab ini terpulang kepada kita dah berapa tahun ya tak dapat nak bentangkan laporan Suhakam ini di Parlimen. Dan mungkin kita diberikan kebenaran untuk memberitahu kepada ahli Parlimen untuk apakah agenda-agenda hak asasi yang penting yang diperlukan penekanan yang lebih kepada kerajaan. Itu satu yang penting. Keduanya ialah dari segi kuasa Suhakam untuk membuat penyiasatan, membuat seperti mana yang saya kata tadi, inquiry dan sebagainya memang dah ada, tetapi kita nak kukuhkan lagi atau memperhebatkan lagi kedudukan Suhakam dari segi itu. Ya. Kemudian yang ketiga ialah dari segi keuangan. Bajet, ya, bajet ni juga penting. Walaupun kita dapat bajet daripada kerajaan, tetapi kita nak lihat kalau nak menjadi satu badan yang bebas, yang benar-benar melaksanakan ya hak asasi manusia di Malaysia ni lebih efektif, bajet itu hendaklah ditentukan oleh ya sama ada Parlimen ataupun ya ini perlu diperincikan lagi. Sebab kita dapat bajet memanglah ada, tetapi bajet itu datangnya daripada kerajaan yang mungkin tidak memberikan penekanan ataupun emphasis ataupun fokus yang benar-benar melambangkan bahawa hak asasi manusia ini penting di Malaysia ni. Itu yang saya minta antaranya
wishlist Suhakam ini. Ya, dari sudut ratifikasi hak asasi antarabangsa dari peringkat global, apakah lagi yang kita rasakan pada pandangan Prof kita perlu lebih serius? Ada political will untuk ratifikasi hal berkaitan hak asasi manusia di peringkat global? Ratifikasi undang-undang antarabangsa ataupun treaties dan convention ini kita baru 3 ya. Jadi ada 7 lagi yang kita nampak ada beberapa treaties yang sangat perlu dan mungkin boleh dilaksanakan seperti Convention Against Torture, Yep. Enforced Disappearance. Ini satu yang mungkin boleh kita ratifikasikan. Tapi apa yang lebih penting ialah kita hendaklah bersedia di peringkat bawah ini, iaitu apakah sebab persediaan memahami tentang mengapa kerajaan meratifikasikan undang-undang antarabangsa itu penting, ya. Yep. Dan dalam hal ini maknanya apakah persediaan kerajaan? Umpamanya dari segi pada saya yang penting ialah legal framework di peringkat nasional. Adakah kita sudah bersedia umpamanya untuk definasi-definasi yang diperlukan untuk suatu, yang pentingnya ialah the local legislation, ataupun bila kita meratifikasikan treaty dan convention, keperluan ialah untuk mendomestikasikan undang-undang antarabangsa itu di peringkat nasional. Yang ini yang kita selalunya tak bersedia. Jadi persediaan ini perlu. Yang umpamanya kalau kita nak ratifikasikan convention refugee, ya, pelarian. Apakah dia persediaan di peringkat tempatan ataupun nasional? Definisi dia undocumented person dan sebagainya itu tak ada lagi. Ya, kalau kita nak sign itu kita perlu kesediaan itu. Dan saya rasa ini adalah tanggungjawab semua untuk memberikan pemahaman, ya, kepada rakyat jelata supaya mereka faham apakah impak apabila kerajaan meratifikasikan undang-undang ini, apakah impaknya kepada rakyat keseluruhannya. Itu penting bagi saya dan perlu ada banyak diskurs, dialog, ya, dibincangkan di peringkat tempatan. Ya, kalau kita ambil ratifikasi berkaitan dengan pelarian ataupun refugee, ini menjadi satu polemik yang sudah lama dan Malaysia menjadi satu macam negara naungan lah bagi mereka yang ada masalah di negara yang bergolak, sama ada dari Rohingya, dari Thailand ataupun dari Selatan Thai ataupun dari Mindanao misalnya. Tetapi kita tidak ratifikasikan berkaitan hak pelarian dan menyebabkan kita tidak mampu mengiktiraf kewujudan pelarian di negara kita sebagai mereka yang perlu ada hak untuk kesihatan, hak pendidikan dan hak untuk bekerja dan sebagainya. Jadi adakah Suhakam bersedia jika itu ada political will dalam kerajaan baru ini, adakah Suhakam perlu lebih aktif ataupun menjadi pelobi yang benar-benar mampu memberi kefahaman kepada di peringkat nasional lagi, Prof? Ya, memang Suhakam merasakan dua perkara, ya, dari segi ini. Walaupun kita tidak meratifikasikan konvensyen tersebut, tapi tidak bermakna tanggungjawab kerajaan terhadap umpamanya hak untuk pendidikan kanak-kanak ini tidak diberikan. Keduanya, hak untuk bekerja kepada pelarian ini, asylum, juga, asylum seekers dan sebagainya, sebab dia banyak kategorinya. Jadi kita kena faham bahawa walaupun ada negara ketiga nak ambil dia orang ni, tetapi negara ketiga itu selalunya dia bias. Maknanya dia tengok orang ni ada tak education, apa dia punya skill dan sebagainya. Jadi kalau mereka tak diberikan umpamanya bekerja di Malaysia, di peringkat bawah lah, kita tak nak cakap di peringkat profesional, ya. Dan kalau tak ada apa-apa kemahiran, negara ketiga tak akan ambil mereka. Itu pertama. Yang keduanya, mereka mungkin tak mau balik ke negara mereka sebab keadaan yang kucak-kacir. Umpamanya di Myanmar, tak ada siapa yang nak balik sebenarnya sebab keadaan begitu terdesak sekali dan memberikan masalah kepada mereka. Jadi apa mereka nak buat dekat sini? Kita tak bagi dia bekerja sebab tak ada dokumen, kanak-kanak yang bawah tak dapat persekolahan. Jadi ini antara perkara yang kerajaan harus ambil kira
Dan sekarang ni sekolah pun NGO saja yang buat dan mereka tidak berkemampuan sebab Ya. setakat mana kemampuan mereka. Jadi mungkin kita perlu lebih kepada mendapatkan sponsor daripada luar negara dan sebagainya. Ya. Jadi ini satu yang kerajaan baru harus serius menangani masalah ini sebab dia akan lebih bagi banyak lagi masalah. Ya, kalau mereka tidak bekerja, tidak ada ekonomi untuk hidup, jadi mereka mungkin kerja yang mungkin tak ya, mencuri dan sebagainya, tak ada education pun juga bagi masalah bagi kita. Dan saya dah katakan tadi mereka tak duduk sini dalam 2-3 tahun, mungkin lama daripada itu. Jadi kalau kita tidak buat sesuatu, benda ini akan menjadi parah. Dia akan menjadi macam bara, lama-lama dia menyusahkan kita juga sebagai rakyat Malaysia juga susah nanti. Itu macam umpamanya kita bagi dia orang kerja, ya kita ni macam denial. Kenapa kita bagi dia kerja sedangkan tak ada dokumen dan sebagainya. Dan mereka juga dipergunakan oleh majikan-majikan yang mungkin tak nak bayar dan sebagainya sebab mereka tahu mereka tak ada dokumen. Jadi why not kita sahkan, ya, kita legitimatekan, ya, berikan mereka ruang untuk bekerja dan itu adalah baik untuk ekonomi. Dan saya faham cik, apa ni masalahnya ialah the xenophobia yang dihadapi oleh xenophobia. masalah masyarakat kita yang kata oh dia akan rampas kerja kita, dia sekolah tu mereka masuk sekolah nanti anak kita tak ada sekolah dan sebagainya. Saya ingat itu bukan, bayangkan kalau mereka mempunyai pendidikan dan mereka boleh bekerja, peluang untuk mereka pergi ke negara ketiga tu adalah lebih cerah daripada tak ada apa-apa langsung. Itu daripada segi itulah. Adakah dengan gesaan yang pada pentadbiran yang lalu untuk menutup kem-kem dan juga menutup pejabat UNHCR di negara kita satu langkah yang perlu dilihat semula ataupun apa pandangan Suhakam? Ya, kita melihat UNHCR pun mempunyai tanggungjawab untuk membantu sebenarnya IC, ya, ataupun kad pengenalan ini kepada saya. Kalau mereka membantu, kerajaan seharusnya berikan kerjasama lah. Yang maknanya mereka, saya dah pergi ke kem-kem ini ataupun ke pejabat UNHCR sendiri melihat bagaimana mereka menemu-duga orang-orang ini dan bukannya senang prosesnya. Ada beberapa kali interview dan kemudian nak dapatkan IC UNHCR dan sebagainya. Itu satu proses yang bukan sulit tetapi tidaklah semudah untuk mendapatkan kad UNHCR itu. Jadi pada saya kedudukan ataupun kehadiran ataupun adanya UNHCR ni actually membantu kita ya untuk memastikan siapa dia kategori-kategori, is it a migrant yang untuk ekonomi ke ataupun sebenar-benar asylum dan sebagainya, ya. Mereka mempunyai pengalaman yang lama dalam urusan memastikan ataupun mengenal pasti mereka-mereka ini ataupun pelarian ini. Ya, jika diminta oleh pihak kerajaan sama ada di peringkat Menteri Undang-Undang atau Menteri Dalam Negeri dan mereka yang terlibat dalam isu ini, adakah Suhakam bersedia untuk memberi bantuan untuk menjadi orang tengah dalam hal ini? Ya, saya dah berbincang dengan beberapa agensi kerajaan. Kita pertama sekali Suhakam ingin initiate satu legal framework. Ya. Maksudnya kita nak identify ataupun nak mengenal pasti siapa mereka ini sebab banyak kategori. Ya. Betul. Itu penting. Jadi Suhakam kita mempunyai kepakaran yang boleh membantu, yang boleh memberi kerjasama sebab kita ini dianggap sebagai orang tengah antara UNHCR dan juga agensi-agensi kerajaan ataupun immigration, ya, Jabatan Immigration. Jadi kita boleh bekerjasama dari segi itu dan saya memang menawarkan diri saya Suhakam sebab kita ada pakar-pakar kita yang boleh membantu. Sebab bila kita ada legal framework ini, at least kita boleh beritahu dunia luar bahawa walaupun kita belum lagi bersedia untuk meratifikasikan konvensyen pelarian, kita ada legal framework yang boleh dipakai sebagai satu yang efektif di peringkat negara.
Ya, itu yang kita mahu dengarkan daripada pihak Suakam. Jadi Prof, kita lihat dalam peralihan endemik ini, kita tahu, kita sedia maklum, dunia dalam keadaan yang gawat, sama ada dari aspek ekonomi, dari aspek kesihatan awam, dari aspek perubahan iklim dan juga kedaulatan makanan. Nah, misalnya Malaysia tidak terkecuali. Kalau dari aspek pendidikan, kita tahu begitu ramai anak-anak kita yang menjadi generasi yang hilang ataupun the lost generation, tercicir dan seumpamanya. Jadi maksudnya kerajaan hari ini bukan satu kerajaan yang akan berhadapan dengan situasi yang senang ataupun mudah. Mereka perlu lebih banyak ada polisi-polisi yang dapat merapatkan jurang-jurang yang sudah pun tercipta akibat pandemik dan sudah pun ada sebelum pandemik lagi. Apa pandangan Prof? Saya fikir apa yang penting sekarang ini ialah polisi itu mungkin sudah ada, tetapi dari segi follow up, maknanya satu dia coordination. Ya. Saya lihat antara agensi-agensi kerajaan pun kadang-kadang tidak bersatu sebab tak cakap lah. Tak bercakap. Ya, itu penting. Ya. Dia working in silo. Itu satu. Saya ingat perlu ada satu badan yang boleh coordinate dan sebab masing-masing mungkin buat kerja yang sama. Ya. Tetapi jadi itu satu. Follow up tu sangat penting. Walaupun kita ada polisi yang hebat, tetapi at the ground level, benda ni tak ada coordination dan tak ada cooperation, tak akan berlaku juga. Jadi itu satu yang saya nampak perlu ditekankan. Ya. Kerjasama antara jabatan-jabatan kerajaan dengan kementerian-kementerian sangat penting untuk memastikan kita tak hilang ataupun resources, sebab kita mungkin dari segi energi, dari segi duit, dari segi human resource, semuanya akan hilang kalau tidak ada coordination ni. I think that this is very important. Dan the follow up tu. Kadang-kadang kita mengharapkan satu agensi saja yang buat, yang lain tak payah buat dan sebagainya. Tapi kalau kita sama-sama melihat ini satu perkara yang penting, ya, dan fokus dan koordinat antara agensi itu, mungkin ya boleh dilaksanakan. Itu pada pandangan saya. Ya, saya pernah ke pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Tak payah ke pedalaman pun, mungkin di luar bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu ataupun Kuching ataupun seperti Miri dan juga Sibu. Isu berkaitan dengan perkahwinan ataupun mereka yang tidak ada dokumen ini menjadi satu duri dalam daging yang perlu dilihat secara serius. Dan ada kenyataan daripada pihak Kerajaan Negeri Sarawak misalnya sudah pun memberi satu reaksi yang positif, membenarkan anak-anak yang tidak ada dokumen ini untuk bersekolah dengan beberapa portfolio ataupun beberapa kebenaran khas yang sudah pun ditetapkan. Saya rasa itu perlu disalute ataupun diberikan tahniah kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Tetapi isunya berkaitan dengan hak-hak pribumi. Mereka ni kadang-kadang mengikut adat dan juga ritual kaum etnik yang berselerak di seluruh Sabah dan Sarawak. Kadang-kadang mereka terlupa mereka perlu perkahwinan mereka itu didaftarkan, tetapi tidak didaftarkan, dan lepas itu mereka melahirkan anak yang ramai dan sebagainya dan menimbulkan masalah untuk mendapatkan rawatan di klinik, di hospital ataupun untuk enrol di sekolah dan sebagainya atau mendapat bantuan daripada JKM dan sebagainya. Jadi adakah ini juga perlu diberi perhatian selain daripada isu-isu besar tentang hak MA63 dan sebagainya? Betul, itu perlu diperjuangkan, terus didayakan oleh kerajaan sekarang, Prof. Betul. Walaupun kita nampak macam remeh, tetapi sebenarnya jumlahnya pun agak besar, ya, stateless children ni. Jumlah agak besar di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung. Dan ini betul, juga satu tanggungjawab yang besar. Dan semasa saya berada di London pun, ada rakyat Malaysia yang anak-anak mereka juga tidak ada IC dan juga surat beranak dan sebagainya. Jadi ini saya ingat kementerian yang berpatutan harus mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Ada tidak adil mereka duduk di Malaysia kerana tidak ada IC, sedangkan mereka itu adalah rakyat Malaysia, tak boleh masuk ke sekolah dan tidak dapat bantuan hospital dan sebagainya. I think itu ada satu, pada saya itu adalah satu ketidakadilan, ya. Dan kerajaan harus mengambil kira. Walaupun kita nampak kecil, tapi kita ada laporan-laporan dan juga aduan-aduan yang mereka ini sebenarnya rakyat Malaysia. Ya, jadi itulah, saya fikir ini satu isu yang agenda yang penting yang kerajaan sekarang ini harus tangani dan selesaikan masalah. Adakah itu juga, Prof, antara isu berkaitan dengan wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga negara lelaki asing yang apabila melahirkan anak di luar negara, itu juga yang akan diperjuangkan, Prof?
Ya, ini antara memang kita Suhakam konsisten memperjuangkan hak anak dan juga adalah juga tidak adil kalau ayahnya boleh, ibunya tak boleh, Jadi ini juga kita ingin melihat kerajaan mengambil tindakan yang segera yang membawa kepada perubahan dari segi constitutional reform, umpamanya, sebab memang ada banyak aduan ini, bukan saja di Malaysia tetapi sampai di London, ramai anak-anak Malaysia yang tidak menjadi rakyat Malaysia sebab tak ada IC dan sebagainya. Ini penting bagi saya juga, bagi Suhakam. Ya, terima kasih Prof. Saya rasa pencerahan dan juga perkongsian amat menarik dalam kita melihat sempena Hari Hak Asasi Manusia dan peranan Suhakam dalam hal ini. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Itu tadi temu bual saya bersama Prof Datuk Dr. Rahmat Mohamad, pengurusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun Suhakam. Jadi itu sahaja dalam agenda Awani malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.